Akta 852 atau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 adalah undang-undang yang diperkenalkan untuk mengawal produk merokok demi melindungi kesihatan awam, terutama bagi golongan remaja. Akta yang mula dikuatkuasakan pada 1 Oktober lalu oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bertujuan untuk mengurangkan salah guna bahan merokok untuk mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Antara aspek yang dikuatkuasakan dalam akta ini termasuk peruntukan melibatkan penjualan produk merokok, had umur pembelian, kawalan periklanan dan promosi serta penalti dan denda. Penguatkuasaan ini juga dilaksanakan susulan pihak KKM memandang serius kesan buruk amalan merokok, antaranya peningkatan dalam kalangan pengguna rokok elektronik dan vape, dan pertambahan kes perokok ingkar peraturan larangan merokok di tempat awam seperti di restoran dan hospital. Saya rasa ia adalah satu akta yang sangat bagus dan untuk especially untuk future punya situation dan juga outcome yang akan datang ni. Bagi saya, pendapat saya, akta tu bagus, dia telah diperkenalkan oleh government dan saya bersetujulah kalau akta tu diteruskan dan dikuatkuasakan dan at the same time tapi dengan adil lah bagi saya. Harapan saya berharap semoga dengan adanya akta ni jadi untuk golongan yang merokok dapat dikurangkan dalam masyarakat kita dan juga disebabkan ya kita sedia maklum rokok adalah satu barang yang mungkin tidak bagus untuk kesihatan dan juga untuk golongan underage juga kita dapat kurangkan dan kita dapat adakan satu halangan untuk mereka untuk mendapatkan barang-barang yang orang kata berbahaya ni lah. Harapan saya seperti saya mention tadi lah, hopefully insyaAllah in the future boleh mengurangkan, sebab macam sekarang kita tahu kan banyak anak-anak muda even daripada sekolah rendah, sekolah menengah pun dah tahu nak merokok kan. Jadi saya nak saya berharap semoga dapat berkurangan orang sekeliling kita merokok, sebab saya kita ada anak kecil, kita mak-mak kan, kita ada anak kecil, jadi bila kita nak bawa anak pergi contoh pergi kedai makan atau mana-mana lah kan, nanti mesti ada nampak orang merokok, kita tak kurang selesa. Sementara itu, kru MHI ada membuat tinjauan di sekitar Petaling Jaya, Selangor bagi melihat sejauh mana kepatuhan orang awam terhadap pelaksanaan akta ini, namun mendapati malangnya masih ada golongan yang mengingkarinya. Mematuhi peraturan bukan sekadar satu pilihan, malah ia adalah tanggungjawab untuk kita mewujudkan persekitaran yang lebih selamat. Sikap tanggungjawab bersama ini merupakan aspek penting untuk Malaysia menjadi sebuah negara yang harmoni, bukan hanya demi undang-undang, tetapi untuk kesihatan kita semua. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Itu antara intisari perbincangan utama kita pada hari ini, pada pagi ini untuk kita bawakan. Ini berkaitan dengan Akta 852 yang telah pun dikuatkuasakan bermula daripada hari Selasa oleh Kementerian Kesihatan yang berkata takkan berpatah balik. Kali ini memang dah diwartakan, dah dimulakan dan itulah perbincangan kita, dan kita nak menjurus kepada adik-adik kita ni, golongan remaja juga. Ya, betul. Apa impaknya kepada mereka dengan akta dikuatkuasakan ini? Ini khususnya kepada golongan remaja lah. Dan pasti bersama kita, saya perkenalkan dahulu, kita bersama dengan Profesor Dr. Sharifah Izzat binti Wan Putih, pensyarah dan pakar runding Jabatan Perubatan Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang. Terima kasih. Thank you sebab jemput. Thank you. Terima kasih, Prof. Dan kita perkenalkan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Nazir Abdul Rahman, pensyarah Jabatan Psikologi Pendidikan daripada Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Maksudnya ada UM dan UKM lah kat sini. Dua universiti tersohor tempatan bersama dengan kita. Belum lagi masuk universiti awak dengan saya. Bergabung lah tu maksudnya. Betul. Baik, jadi kita kembali pada topik kita, itu tentang kalau Hani boleh cakap ni Akta 852. Betul. Tapi mungkin kita boleh minta kepada Prof terangkan dulu tentang Akta 852, apakah ia sebenarnya? Okey, terima kasih. Akta 852 ni ialah satu peraturan dan juga perintah-perintah yang berkaitan untuk larangan merokok yang terkinilah yang dikuatkuasa 1 Oktober. Sebelum
sebelum ni sebenarnya sudah ada akta-akta yang berkaitan merokok dan sebagainya. Dia asalnya semua daripada Akta Kawalan Mutu Makanan 1983. So bila ada akta-akta rokok ni sebenarnya kita ada undang-undang lah mengenai rokok, penjualan dan sebagainya. Yang latest is Akta 852 ni. So ada undang-undang baru ni sebab kita apapun undang-undang kita kena berubah mengikut peredaran. Peredaran yang terkini itu ialah pasal elektronik cigarette ataupun rokok elektronik dan juga bahan-bahan lain ni yang dikatakan sebagai produk-produk tembakau ataupun nikotin ini. Jadi sebelum ni daripada akta-akta yang lama tu kita susah nak pantau yang lain-lain ni. Yang baru ni kan. Jadi dengan Akta 852 ni dia lebih menyeluruh dan dia juga memantau benda-benda yang lain ni lah. So masuk bawah akta ni. Jadi in a way kuasa dia lebih besar. Dan kita juga mungkin boleh kaitkan dengan untuk membawa kepada generasi penamat kepada rokok ini, GEG itu sendiri kan. Profesor Madya, doktor, kita melihat mungkin kepada kesan psikologi. Kenapa kami bawakan daripada sudut psikologi adalah seperti yang dikatakan dengan adanya pengenalan kepada rokok elektronik ini dengan rupa bentuk mereka dijadikan seperti bahan stationery lah. Yang menarik minat mereka ini. Walaupun mereka tahu bahawa itu sebenarnya adalah bukan sesuatu yang baik, tapi kerana dari sudut psikologinya ianya nampak cool, nampak best, tak nak ketinggalan trend tersebut. Adakah akta ini juga akan membawa perubahan daripada sudut psikologi itu? Yang penting sekali bila kita bercerita tentang akta ini, dia perlu ada perluasan ataupun penyebaran untuk semua memahami. Kita risau adalah pada tahap di atas kertas atau tindakan selanjutnya itu tidak ada. Kerana kita perlu lihat bahawa bagaimana kuatnya pemasaran untuk rokok-rokok elektronik ini. Macam tadi, tuan kata menyatakan, kalau rokok ni nampak cool, nampak relax, okey, aku memang relax lah. Trend lah kan? Kerana dari sudut psikologinya, kita menerima kelompok tersebut dan kita mengangkat. Maksudnya bila golongan itu pegang dengan bentuk vape yang macam-macam pelbagai itu, kita rasa kita terima dia. Kita terima ini sebagai satu bentuk yang diterima oleh masyarakat. Jadi itu sebabnya bila kita nak menguatkuasakan ini, kita perlu untuk membuat satu kempen tindakan kesedaran di samping mewawarkan ini akta ini melarang apa semua. Sebaliknya kita perlu menunjukkan dari segi psikologi ini, menunjukkan penolakan kepada kumpulan-kumpulan yang merokok ini. Pernah tak kita melihat satu kumpulan yang bila dia merokok kita pandang sinis? Kita jarang, kadang kita mengangkat dia, terutamanya golongan remaja di media-media sosial apa semua mengangkat golongan ini sebagai satu yang wow. Itu masalah. Kan, tak ada tunjuk. Gaya. In a way bila saya cakap cool tadi tu macam menerima mereka. Ya, betul. Dia macam jangan cakap macam itulah. Dia macam memberi validasi dan juga penerimaan. Jadi itu yang apa Prof cuba sampaikan. Betul. Maksudnya kita sendiri macam mengangkat. Macam ini adalah sesuatu yang best macam saya tarik balik apa yang saya cakap tadi. Okay, satu lagi mungkin saya boleh tambah tu sebab dialah daripada apa kadang-kadang kita buat kajian dan sebagainya. Dia orang ni kadang-kadang jati diri dia rendah. For certain reason lah. Banyaklah jati diri rendah ni banyak sebab kan. Pasal keluarga lah, pressure duit lah, pressure sekolah dan sebagainya. Jadi bila dia ada kegugatan dari segi jati diri ni, kita nampak dia orang lebih mudah terpengaruh. Sedangkan yang remaja ataupun youth yang lebih jati diri dia tinggi tu dia boleh melawan. Tapi isu dia ialah macam mana kita nak meningkatkan jati diri ni secara keseluruhan tu, itu satu benda yang bukan senang jugalah, bukan petik jari terus jati diri boleh meningkat kan. Okey. Prof, dalam satu penulisan Prof baru-baru ni mengatakan bahawa ada cabaran terkini dalam usaha membantras rokok ni juga. Akta 852 mungkin dikuatkuasakan daripada sudut pendaftaran, penjualan, pelabelan dan juga larangan merokok di tempat awam. Tapi Prof kata cabaran utama selepas diperkenalkan Akta 852 ni adalah dengan rokok sindiket, rokok haram lah kan, yang tidak melalui yang betul lah. Betul. Macam mana tu sebenarnya, adakah ini domino effect kepada apa yang diperkenalkan ini? Ya, saya susah nak kita benda ni bukannya satu benda yang mudah dihalang sebab kalau kita mudah dihalang benda ni dah tak jadi kan. Satu kajian daripada Nielsen dia menunjukkan bahawa hampir satu dalam dua perokok, maknanya kalau 2 orang rokok, satu tu mesti perokok haram. How high is that? Menunjukkan bahawa akses kepada rokok haram ni sangat mudah didapati. Benda yang tak elok lah juga kan, tapi mudah didapati dalam negara kita tu ialah banyak sebab lah, cabaran dari segi kos, penguatkuasaan dan sebagainya. Tapi kita perlu kawal juga sebab bila akses kepada rokok haram ni tinggi, maknanya mudah
mudah didapati dan dia tak jual dekat mana-mana kedai tau. Dia tersorok tapi orang dapat lorong-lorong je. Betul, dan dia kos dia rendah. Almost 1/4 daripada kos yang legal. Jadi of course ramai. Tu, kan? Betul, dan dia boleh jual dalam bentuk single low maknanya yalah kalau rokok satu kotak kadang tak semua orang boleh mampu kan. Tapi bila rokok haram ni dia boleh jual 5 batang, 1 batang. Kau nak berapa? That sort of scenario. Jadi kita negara lah secara umum perlu memantau ini, dan rokok haram ni bukan saja Malaysia, banyak negara yang mempunyai masalah yang sama. Cuma beban di Malaysia tu mungkin agak tinggi atas sebab-sebab tertentu banding dengan negara-negara maju, mungkin pasal penguasaan dia mereka lebih bajetnya lebih besar, mempunyai akses yang banyak dan sebagainya. Jadi itu antara benda yang kita perlu pantau jugalah. Kalau diikutkan, kalau kita tengoklah di kotak-kotak rokok kan, memang kalau tengok gambar memang dah bagi amaran dah. Kalau tengok tengok betul-betul ngeri sebenarnya. Dari sudut psikologinya takutlah. Kalau ikut sudut psikologinya. Jadi mungkin boleh kongsikan, adakah itu sebenarnya berkesan buat masa kini untuk diteruskan lagi amaran-amaran seperti itu? Sebab saya sejujurnya tengok macam mereka beli tu macam dia buat tak tahu je. Macam aksesori je. Aksesori saja. Bagaimana? Okey. Inilah bila kita contoh daripada segi psikologi, bila kita bercerita pasal psikologi ni, bila kita melihat itu setiap hari, dia menjadi satu normalisasi atau kebiasaan. Macam biasalah. Dan dia tak jadi ngeri dah. Malahan dia menyatakan, unik juga, cantik juga untuk tengok. Sebab itu dinamakan, kalau dari segi teori Pavlov, dia menyatakan pelaziman operan. Maksudnya, setiap hari kita disogok dengan benda yang sama, kita akan terus minat. Atau tak ada apa-apa. Jadi itu sebabnya sesuatu yang kita nak itu, ada baiknya kita menampilkan dari sudut psikologi positifnya. Maksudnya, jangan dimomokkan dengan benda-benda yang negatif, yang mana kita tahu bahawa kenapa tidak kita cuba cara yang positif. Angkat golongan remaja yang tidak merokok sebagai satu ikon. Kita nyatakan bahawa ini gaya hidup yang cantik. Ini gaya hidup yang bagus untuk personality seorang belia. Jadi kita jarang personality kita kalau pegang vape yang berbagai bentuk itu style. Kita akan highlight jadi satu yang ikon. Jadi itu yang kita nak elakkan pelaziman. Iaitu kebiasaan yang menjadi satu penerimaan akhirnya. Jadi kita cuba elak, kenapa tidak kita melazimkan sesuatu yang positif, sesuatu yang cantik, supaya di akhirnya nanti remaja dapat menerima inilah personality yang terbaik bagi orang yang tidak merokok. Dia seperti, mungkin sama juga seperti reverse psychology. Bila kadang-kadang betul anak-anak muda ni bila kita lagi asak, lagi tekan, cakap jangan, itu yang dia akan buat. Tapi kita tunjuk sesuatu yang mungkin macam, apa kata kita ikut yang ni? Okey, Prof. Mungkin saya nak menyambut kepada apa yang Doktor cakapkan tadi tu, Prof. Generational Endgame ini yang memang dah sekian lama diperjuangkan juga. Adakah dengan pengenalan Akta 852 ini akan menjadi kepada satu jawapan untuk remaja kita ini selesai di situ, cukup-cukuplah kepada generasi kita ni? Thank you Hanif. Saya rasa dengan Akta 852, sebab dalam ni clause ni memang dia jelas dan tersuluh lah. Kita tak boleh jual kepada orang yang bawah umur lah. Kalau ikutkan bawah 18 tahun dan sebagainya itu tak boleh jual. Banyak lagi lah termasuk online, vending machine dan sebagainya. Tapi yang bagus tu ialah 18 tahun ke bawah tu tak boleh akses. Dari segi itu menyebabkan orang yang kira lahir lah kan 18 tahun, 2007 apa semua ke atas tu, dia tak boleh akses dengan lebih mudah lah. Tapi itulah, ini kebanyakan dia ialah perokok-perokok atau penjual substitusi dan sebagainya itu, vape dan sebagainya itu yang kalau legal je dia akan mendaftar. Kita kena mantau juga yang illegal ni juga. Sebab yang legal ni alhamdulillah saya rasa Akta tu menyeluruh. Maknanya orang nak jual mesti ada daftaran, mesti dapat kebenaran daripada DG, mesti begini, tempat kedai-kedai yang tertentu saja, tak boleh jual di uptown, downtown, apa-apa town, tepi-tepi jalan dah tak boleh buat sendiri dan sebagainya. Tapi itulah akses tu menurun. Tapi isu dia ialah bila akses satu biasalah demand and supply kan. Kita tak dapat yang ni, dia pergi tempat lain pula. Jadi dia cuba dapatkan akan ada je jalan lain. Jadi kita kena itulah dia balik kepada psikologi jugalah, jati diri, pendidikan kena berterusan. Benda ni memang tak akan habis sekali. Tapi saya nampak bahawa Akta 852 tu memang dia ada tulislah, memang ada dinyatakan educational campaign akan terusan. Ada alternatif yang sihat, maknanya dia boleh dapatkan bantuan untuk berhenti merokok melalui MQuid, ada klinik-klinik tertentu, akses dan sebagainya. Banyak juga farmasi-farmasi kita yang menjual contohnya nikotin patch dan sebagainya. Benda-benda alternatif tu ada. Tapi itulah kita kena direct dia
dan dapatkan nasihat yang sesuai, motivasi yang sesuai ke arah jalan yang benar supaya dia tak kecundang lah. Semoga mendapat hidayah lah. Betul dayah. Secara ringkas mungkin Prof, kalau kita lihat kesan kepada Akta 852 ni kan. Kita lihat bahawa segalanya telah ada, langkah-langkahnya telah jelas dalam akta tersebut. Cuma satu yang saya minta adalah peranan komuniti dan keluarga. Okey, maksudnya di sana kita berperananlah untuk memastikan bahawa kalau tidak ada tindakan untuk di situ menjual secara haram, kenapa tidak kita reportkan aduan di talian-talian itu dia ada. Jangan kita support beli pula kan. Ya, betul. Kita pula yang memeriahkan lagi aktiviti itu. Maksudnya ada kita juga ada tugas. It takes a village to raise a child betul. Jadi semua perlulah. Masa sangat mencemburui. Terima kasih banyak kalian berdua kerana sudi bersama kami. Semoga ini akan terus memberi pencerahan kepada semua yang menonton dan juga betul saya sangat sokong ibu bapa, komuniti, keluarga, masyarakat semua kena mainkan peranan lah. Betul, bukan sahaja kepada anak-anak muda ni sahaja. Kadang-kadang mereka juga memang kadang-kadang mereka memang memerlukan bantuan kita. Jadi kita semua bertanggungjawab dan semoga Akta 852 ni dapat memberi kesan dan perubahan dia. Lagi-lagi kat kedai makan tu. Kita tengah makan tiba-tiba ada asap lalu ada baby dekat tepi dan sebagainya. Kalau ni satu saya nak pesan lah. Bagi dah. Selalunya ada kata takutlah nak tegur, jangan takut kalau benda tu adalah sesuatu yang benar. Betul. Kalau takut sangat, report sahaja. Terus kita. Jelingan maut tu. Jelingan maut. Prof, ya?